minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita tiba ke forum yang terakhir pada petang ini, tapi nampaknya kita telah kehilangan hampir 40 minit. So kita tetap akan habis 5.30 sebagaimana dijanjikan, dan kita ada 4 orang panel. Maknanya kita ada 4 orang panel yang mana nak bagi bagi pendapat dan juga idea yang bernas kepada kita pada petang ini. Saya mulakan dengan Profesor Emeritus Tan Sri Ibrahim Mausyah. Alhamdulillah. Profesor Datuk Muhammad Abu Bakar, mantan pemegang penyandang kursi Sultan Mizan Zainal Abidin. Kemudian kita ada yang berbahagia Cikgu Azmi Abdul Hamid yang merupakan Presiden Majlis Perunding Pertubuhan Islam MAPIN, dan yang terakhir Encik Ahmad Farhan merupakan Presiden PKPIM. Baik, Alhamdulillah, tajuk yang diberikan kita pada petang ini ialah melangkah ke hadapan penyelesaian cabaran umat Islam dan peranan NGO Islam. Baik, untuk kita melihat apakah cabaran yang ada di dunia kita hari ini secara global, saya mulakan dengan Cikgu Azmi dulu. Mungkin apakah cabaran global yang dihadapi oleh umat Islam pada masa kini, dan bagaimanakah NGO Islam dapat memainkan peranan untuk ke arah menyelesaikan sekurang-kurangnya menghadapi semua cabaran ini. Silakan Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih Tuan Pengerusi, ahli-ahli panel, tuan-tuan, hadirin hadirat, ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Kalau kita bercakap tentang cabaran global, itu bermakna bahawa situasi di dunia sekarang ini sangat saling berkait. Artinya tidak ada satu negara yang dapat memisahkan dirinya dengan apa yang berlaku di tingkat global. Soalnya kita dipaksa, umat Islam dan seluruh penduduk dunia dipaksa berada dalam satu keadaan ini yang menyebabkan satu masalah itu berkait dengan masalah yang lain. Jadi kadang-kadang kita sebut krisis ekonomi, kadang-kadang kita sebut krisis pertahanan, krisis alam sekitar. Kita sebut itu, tetapi bila kita pergi satu demi satu, rupanya dia sangat berkait. Dalam hal inilah umat Islam jauh tercabar, kerana setelah jatuhnya USSR, Amerika membuat pengisytiharan bahawa kita sudah jatuhkan satu musuh, dan sekarang kita tinggal cuma satu musuh lagi, iaitu Islam. Bermakna dunia ini sedang dicatur sebegitu rupa sehingga Islam itu diangkat sebagai satu sasaran. Ini statement yang pertama. Maka bila kita bercakap tentang the global challenge atau ini cabaran global, bukan dengan secara segmented, bukan dengan cara kita sekarang ada environmental problem, kita ada economic problem, kita ada health problem, tetapi kita bercakap tentang a civilizational problem, iaitu masalah ketamadunan yang sudah hancur. Dan ketika ketamadunan itu hancur, nampaknya Islam itu tidak menjadi cabaran, tidak menjadi jawapan. Kerana adanya satu agenda supaya Islam itu dilihat negatif, Islam itu dianggap bahaya, Islam itu dianggap sangat membawa masalah. Takrif yang dibuat oleh mereka tentang Islamofobia, itu adalah takrif yang mereka lakukan. Kita sebenarnya tidak pernah mengetahui ada yang disebut Islamofobia ni. Betul tadi ahli panel di awal tadi menyebutkan Islamofobia itu datang daripada zaman Rasulullah sendiri, sudah ada kempen untuk membenci
agama Islam. Tetapi pokoknya kalau kita segmentkan umat Islam ni kepada dua blok. Satu namanya umat Islam majority di 57 negara di bawah OIC. Kemudian umat Islam minority di 112 negara. Umat Islam minority yang terbesar ialah India, 250 juta. Umat Islam terbesar majority ialah Indonesia, 270 juta. Kedua-duanya ada masalah. Ketika umat Islam itu minority, banyak masalah. Kita dinafikan hak, kita dinafikan political rights, economic rights, ini sebut saja. Ya. Kalau kita tengok minoriti daripada minoriti yang sangat jelas sekarang ni, umat Islam di Myanmar, umat Islam di India, umat Islam di Eropah, kita dapati bahawa kita ditindas dari pelbagai sudut. Dan ini harus kita akur, bahawa umat Islam itu digambarkan sebagai umat yang dicurigai. Manakala umat Islam majority, 57 negara, katanya OIC sekarang sudah suspend Syria, jadi 56 negara. Anda akan lihat bahawa umat Islam itu dalam keadaan berkecamuk sesama Islam. Islam membunuh Islam itu jauh lebih banyak daripada orang bukan Islam membunuh orang Islam. Daripada sekian banyak pelarian di dunia, majoriti pelarian di dunia adalah orang Islam. Dan kita lihat umat Islam yang dalam 57 negara itu dengan kriteria adanya kemunduran, adanya kejahilan, adanya perpecahan, adanya dominasi, adanya sistem yang autokrat, ada sistem yang membiarkan korupsi, itu berlaku di negara Islam. Kalau analisis secara ringkas itu dapat kita bersetuju, maka kerja, dan tadi ditanya kepada saya, apakah peranan yang disebut NGO, ataupun orang panggil, Tan Sri dia panggil NGO, NGO tu NGO. Jangan tambah K kat ujung. NGO ni kalau orang Indonesia bilang LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Baru-baru inilah baru kita rasa bahawa negara-negara Islam akur adanya satu sektor yang perlu diambil kira. Selain daripada sektor swasta, sektor pemerintah, sekarang baru dipanggil sektor civil society. Agak baru. Ya. Ketika NGO atau pertubuhan ini mulai mekar, mulai tumbuh, pelbagai usaha dilakukan dengan keupayaan masing-masing. Dan saya tidak mau mengupas itu. Ya. Yang saya nak sentuh ialah adanya ragam NGO yang banyak, tetapi nampaknya tidak ada semacam suatu kesepakatan untuk kita define, untuk kita takrifkan apa sebenarnya yang kita nak capai. Kalau sekadar amal jariah membantu orang miskin, memastikan kita punya orang-orang yang marginalized itu dibantu, ada yang menjadi mangsa peperangan, kita berikan bantuan kemanusiaan. Tetapi kita tidak lagi diangkat sebagai aktor yang boleh mempengaruhi negara, boleh mempengaruhi pemerintah, boleh mempengaruhi sistem. Maka berlakulah bagi saya sedikit dilema. Ya. Sementara kita sangat subur dengan NGO yang banyak, daripada NGO sebesar-besarnya sampai sekecil-kecilnya, namun saya kira kita belum lagi masuk yang dipanggil the circle of influence.
The circle of influence itu iaitu dapat memberi suatu pengaruh kepada apa yang sedang berlaku di negara ataupun dalam rantau atau peringkat global. Saya dijemput dalam banyak di Women's Summit, Habitat Summit dan banyak yang United Nations. Sangat saya terasa bahawa suara Muslim itu pertama tidak dijemput kerana mereka tidak mahu suara Muslim itu mungkin diangkat, tetapi keupayaan para pemikir Islam, para scholars Islam untuk hadir dan memberikan hujah kita itu nampaknya gersang. Saya adalah satu ketika dulu diangkat sebagai ahli jawatankuasa menentang alkohol sedunia, based di London. Ada Taoist, ada Buddhist, ada Christian, Orthodox, ada Protestant, ada Katolik, ada Buddhist, ada Hindu. Saya Islam, saya seorang. Jadi dia orang tanya macam mana kita nak mengatasi isu alkohol ini. Saya kata, gentlemen, my answer is, if you embrace Islam, we do not have a problem of alcoholism. If you embrace Islam. Diorang semua senyap. And then the pengurusi kata, yes, Mr. Hamid. Dia panggil saya, orang barat kan, dia panggil Pak kita, apa nama kita. Yes, Mr. Hamid. But the problem is that your country is producing one of the highest alcohol in the world. Jadi saya pun nak kata apa? Malaysia adalah antara consumers tinggi arak. Bermakna apa tuan-tuan? Yang saya nak beritahu ini ialah kita ada problem dalam memberikan tawaran kepada dunia yang sedang berkecamuk ini. NGO kita ni tak upaya mengangkat isu-isu besar. Memang kita sangat prihatin kepada hal-hal yang berlaku, yang orang miskin, mundur sebagainya. Kita nak bantu. Tapi the bigger agenda, bagaimana nak memperbaiki dunia ini? Ini bukan saja yang kita panggil the Islamic challenge, it's the humanity challenge of the human being. Kita baca Al-Quran dengan segala prinsip-prinsipnya yang sangat jelas. Soal keadilan, soal akhlak, soal akidah, soal kasih sayang, soal prihatin kepada orang yang lain, soal hormat. Itu tak dapat kita ketengahkan sebab templakannya ialah you yourself as the ummah, as an organisation, you tak boleh buktikan bahawa you have the answer. Tadi disebut, if you want to see Islam, you go to the West. Maybe it's true, kriteria-kriterianya ada. You want to see Islam, you go to Japan. Tetapi masalah kita ni ialah memang betul orang nampak benda-benda yang cantik bukan dalam umat Islam, tapi dalam masa yang sama kita pula gagal untuk menonjolkan sebenar-benarnya kekuatan kita. Saya ingin ringkas saja Tuan Pengerusi di akhirnya ialah begini. Kalau ditanya kepada saya, apakah peranan NGO yang melakukan pelbagai kerja dalam, bagi saya, dalam rangkuman dakwah. Ya, dakwah itu bukan hanya mengajak orang kepada Islam, dakwah itu juga problem solving, memberi penyelesaian kepada masalah. Dan ini harus kita akur. Kita punya problem ialah bukan saja membawa Islam kepada bukan Islam, tetapi mengukuhkan orang Islam sebagai Muslim. Innal muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, wal qanitina wal qanitat, wal sadiqina wal sadiqat, wal sabirina wal sabirat, wal khashi'ina wal khashi'at, wal sa'imina wal sa'imat, sampai akhir. 10 ciri itu. Ciri khusyuk, mukmin, muslim, sedih, sabar, khusyuk, menjaga akhlak, semua itu tidak reflect di kalangan kita. Jadi bagi saya menyuruh orang kepada Islam satu hal, tetapi memperbaiki orang Islam dalam kerangka ummah juga kita ada problem. Islamizing the Muslim is even harder than getting people to embrace Islam. Conclusion saya, ada tidak harapan kita NGO ini? Sekurang-kurangnya dalam Malaysia, dan kita boleh banyak belajar daripada Indonesia dengan kreativiti mereka melakukan dakwah
yang pelbagai, saya menyarankan supaya adanya diskurs di kalangan golongan pemikir Islam, aktivis Islam untuk benar-benar kita mentarifkan ke mana arah kita nak pergi, bagaimana kesatuan kita ni harus dipupuk, bagaimana mekanisme kita harus diperbaiki, bagaimana kesan kita untuk membina ummah ini jelas. Kita mesti laksanakan peranan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Azmi. Kita telah pun melihat bagaimana cabaran Islam di peringkat global dan kita inginkan jawapan pendapat daripada yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Ibrahim tentang bagaimanakah cabaran di peringkat global ini mempengaruhi gerakan kita di Malaysia dan bagaimana umat Islam boleh mengatasi masalah ini. Ya, Tan Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Pengurusi, sahabat-sahabat saya, para panel dan seterusnya tuan-tuan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik hati dengan pandangan sahabat saya Cikgu Azmi berkenaan dengan cabaran Islam di peringkat global. Bahkan topik ini merupakan topik yang sangat rapat, yang sentiasa saya teliti. Kerana saya memikirkan kedudukan kita umat Islam di Malaysia ini makin lama makin terhimpit. Dan ini amat menggusarkan saya dan akhirnya saya telah membuat keputusan untuk menulis sedikit yang mengeluarkan sebuah buku tersinggung dalam perjuangan. Dan chapter 14 saya huraikan apakah cabaran-cabaran itu dan apakah kaitannya dengan negara kita ini. Tuan-tuan dan puan-puan, yang sebenarnya kalau kita lihat apa yang berlaku selepas 9/11, ya, World Trade Center, ada satu gerakan ataupun gelombang yang cukup besar terhadap Islam di seluruh peringkat dunia. Dan gelombang itu cukup cepat mempengaruhi negara kita. Di kalangan beberapa pemimpin-pemimpin tertentu dan juga kumpulan-kumpulan tertentu. Kalau dalam pembacaan saya, tuan-tuan, benda ini pernah saya lemparkan dalam Dewan Negara dan saya amat terkejut. Sebab kalau kita lihat dalam buku yang kita baca, begitu jelas ya, selepas berlakunya 9/11, berlakunya Arab Spring, cukup jelas mereka telah bersumpah. Ya, kumpulan-kumpulan anti-Islam di peringkat dunia ini yang berteraskan kepada kumpulan evangelical Christian Zionis yang memang telah bersumpah akan menghancurkan Islam. Ya, the whole world will wage war on Islam. To the first sentence, and Islam will slowly disappear unless Islam converts itself. So maksud itu sumpah mereka. Ya, kalau ingat juga Azmi cukup familiar Ian Buchanan di Militant Christianity. Ya, bagaimana itu sumpah mereka, mereka akan tetap mencari apa jalan sekalipun supaya seluruh dunia, ya, seluruh dunia akan memerangi Islam, membenci Islam. Apa saja kita buat semuanya salah dan mereka akan counter supaya mempengaruhi dunia lain, negara-negara lain membenci kita. Jadi yang saya sedih, tuan-tuan, soalan yang disuarakan oleh Tuan Pengurusi, ianya cukup cepat diambil oleh kumpulan di negara kita ini. Dan saya berkesempatan mengulas pandangan-pandangan orang bukan Islam, ya, buku-buku yang saya baca memang jelas. Ya, kaitannya cukup rapat kalau kita biasa dengar selepas PRU 14 lah. Ini semua orang tahulah kalau kita buka video-video. Cukup jelas, banyak video, ya, yang menyuruh, yang mengatakan we will invade your country, will chase you out, ya, will take over Putrajaya. Secara begitu berani mereka bersuara. Itu video, ingat, tidak boleh orang persoalkan seolah kita ini saja nak menakut-nakutkan orang Islam. Saya tahu selalu orang mengatakan perkara ini semua satu fitnah lah, ya, kita perkara ini tidak betul saja nak menakut-nakutkan menggunakan fear factor. Tuan-tuan, ini bukan fear factor.
Ini perkara yang sebenarnya dan sudah pasti saya bersetuju kita kena mengambil langkah tertentu memastikan perkara ini tidak berlaku kepada negara kita. Ya, mengatakan kalau sekiranya kumpulan ini tidak bersetuju untuk menjadikan negara ini negara Islam, ya, bahkan mencadangkan negara ini menjadi sebuah negara sekular. Kenapa pula mereka mencadangkan dan berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadikan negara ini sebuah negara Christian Zionist? Itu tuan-tuan, saya pun dalam keadaan sekarang saya cukup takut nak cakap, terlebih takut nanti silap. Tetapi pada saya ini fakta. Ya, dalam Dewan Negara, di Parlimen pun saya telah menyuarakan di hadapan pemimpin-pemimpin parti tersebut. Hingga kan saya masih ingat apabila saya katakan kenapa kita patut mengambil cara-cara, ya, gerakan-gerakan luar ini membawa ke negara kita. Kita ini negara Malaysia berbilang kaum, berbilang agama. Kita mempunyai nilai sendiri. So saya persoalkan dalam Dewan Negara, saya masih ingat, ya, kalau tuan-tuan buka, diviralkan. Kenapa patut kita menjadikan negara kita ini sebuah negara Christian Zionist? Saya terpaksa mengeluarkan ini. Ini tajuk yang saya rasa cukup kritikal yang kita bincangkan. Kerana pada hari ini, saya nak kaitkan dengan peranan NGO. Ya, kerajaan pada hari ini sudah pasti di bawah yang berhormat Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kita kena bantu. Ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai PM, beliau merupakan PM seluruh kaum. Tetapi jika sekiranya orang Islam, NGO, pemimpin-pemimpin Islam tidak kira apa parti, leka dan alpa, dengan kuasa, dengan pangkat, kita akan tergadai. Itu sudah pasti. Peranan NGO cukup penting. Kita sebagai watchdog perhatikan langkah demi langkah yang diambil kerana suka ataupun tidak suka kerajaan pada hari ini juga melibatkan kaum lain di dalam kerajaan, agama lain dalam kerajaan yang kita tahu sejarahnya. Ya, saya tulis dalam buku perkara-perkara ini secara direct. Bahkan saya berani mengatakan tidak boleh dinafikan. Kalau tuan-tuan baca buku Becoming Henna, ya, last page tuan-tuan baca. Ya, begitu jelas mengatakan Tuhan mereka minta mereka, ya, bekerja keras untuk mengambil alih negara ini menjadi negara mereka. Dalam satu conference menyatakan dia bersyukur Tuhan mereka telah melantik beliau menjadi ketua menteri, kerana dengan jawatan ketua menteri ini dengan begitu mudah, lebih senang beliau menjadikan negara ini sebagai sebuah negara Kristian. Itu in writing. Ya, saya berani cakap dalam parlimen apabila saya bercakap, ada diorang bangkit, saya kata kalau saudara nak marah saya tak boleh, saudara nak sue saya pun tak boleh. Kalau saudara nak sue buku ini. Normally kalau saya pergi dalam negara saya bawa buku, saya takut orang sue. Ya, kita ada bukti mengatakan dengan mempunyai 50 sel, ya, tiap-tiap satu negeri kita boleh convert menjadikan negeri-negeri itu sebuah negara Kristian. Ini kaitan, ya, dengan gerakan-gerakan dalam negara kita yang saya mencadangkan apabila saya berhujah dalam Dewan Negara. Saya minta perkara ini di stop. Jangan lakukan sebab negara ini sebuah negara Islam. Majoriti selepas PRU 14, gerakan ini begitu vokal, lantang, tanpa segan silu. Tetapi selepas PRU 15, tuan-tuan lihat, totally different. Mereka mengubah strategi dan tidak bersuara. Tidak bergaduh. Yang bergaduh adalah kita. Di kalangan orang Islam, parti-parti Melayu Islam. Saya dalam buku saya menegaskan, kita jangan reka kerana strategi ini memang telah diatur mengikut strategi ala Yahudi. Itu pandangan saya. Mungkin betul tak betul, saya minta maaf. Penekanan saya, tuan-tuan, kumpulan ini kalau dalam pembacaan saya adalah merupakan kumpulan yang dianggap bahkan lebih berbahaya
daripada Al-Qaeda, lebih berbahaya daripada ISIS, lebih berbahaya daripada teroris Islam. Saya terpaksa bercakap kerana saya nak mengingatkan kita di dalam persimpangan sekarang. Iaitu negara kita ni merupakan satu negara yang dianggap sebagai satu laboratory. Ini dalam buku juga mengatakan. Dia kata is small enough, to be used as a laboratory for kingdom transformation. Ini saya quote daripada buku. Iaitu kita cukup kecil tetapi kita prosperous. Kita berbagai agama, berbagai kaum, bukan satu agama saja, maka boleh jadikan sebagai laboratory untuk kingdom transformation. So dalam banyak buku yang saya baca, memang menganggap negara kita ini usaha untuk menjadikan satu proses kingdom transformation adalah mudah untuk pengetahuan. Jadi tuan-tuan, saya pendekkan cerita bahawa gerakan ini mesti kita jaga peranan NGO, peranan pemimpin penting. Penekan saya kata tadi, pada hari ini kita pemimpin berbagai kaum, berbagai agama, sudah pasti kaum tertentu akan mempertahankan kaum mereka dan agama mereka, tetapi kita juga wajib mempertahankan kaum kita dan agama kita. Itu tak salah, jangan ada perasaan bersalah. Ya, apabila kita bercakap, kita bersalah, kita ni resis ke? Ataupun dia tidak resis? Tidak boleh. Ataupun kita ni terlampau Islam ke? Tidak boleh dituduh. Itu hak kita untuk mempertahankan agama. Iaitu saya kata, kalau pemimpin-pemimpin tadi, jangan leka, jangan alpa, perhatikan polisi-polisi, gerakan-gerakan, cadangan-cadangan, perbincangan-perbincangan yang dibuat dalam kabinet, yang dibuat dalam parlimen. Tetapi lebih penting, NGO adalah penting. Kerana pada saya lah, kalau NGO bersuara kuat, bersuara berani, bersuara tegas, ianya akan memberi satu signal kepada pemimpin supaya berhati-hati. Dan sebenarnya kita membantu pemimpin-pemimpin. Kita menolong mereka, memberi idea supaya membuat keputusan yang betul. Kalau kita senyap, mereka mungkin terlepas. Contoh je, tuan-tuan masa PRU14, dalam buku saya ada saya tulis jelajah PRU14, di mana saya telah membuat beberapa andaian apa akan berlaku. Andaiannya kalau sekiranya PM itu seorang Islam, itu adalah sementara. Kerana slowly akhirnya benda itu akan berubah. Kerana disebabkan orang Islam berpecah, orang Melayu, orang Islam berpecah, kita menjadi minoriti. Kita bukan majoriti lagi. Tapi gerakan satu lagi, mereka tidak berpecah, mereka solid. Mereka menjadi majoriti, mereka menjadi kingmaker, dan mereka akan menentukan keputusan, dan kita akan di bawah telunjuk mereka. Jadi apabila kita leka, dalam buku saya itu, saya memberitahu fasa pertama yang mereka cadangkan, ini NGO kena tentang. Saya harap jangan berlaku. Saya tulis dalam buku saya ini. Mungkin tidak lama akan keluar. Fasa pertama mereka akan mencadangkan supaya Singapura akan dibawa balik masuk. Itu fasa pertama. Kalau Singapura, sudah pasti ianya akan lulus. Kerana mereka merupakan mempunyai kerusi yang agak besar dan mempengaruhi, menentukan siapa jadi PM, TPM, menteri. Dan kita terhutang budi dan kita tak apalah. Singapura masuk pun, it's good for us, membantu dari segi ekonomi kita, settlement kita. Tetapi di sebaliknya itu, kita kena teliti. Singapura masuk, mereka akan membawa 87 kerusi. Fasa pertama pun kita dah hangus. Fasa kedua, saya nak beritahu NGO, kalau dengar tiba-tiba mereka mencadangkan untuk membuat persempadanan semula, gerrymandering, pastikan berjaga-jaga. Kerana kalau mereka berbuat demikian, tuan-tuan, kalau ikut, masa saya buat PRU14 tu saya menggunakan Putrajaya. Dia mempunyai, dibandingkan dengan Chinese majority 80,000, average. Putrajaya masih lebihkan 6,800.
saya bagi prorata lebih kurang 10. Antara 3 ke 10. Saya ambil mudah, saya kata 10. Ada 27 Chinese majority. 27 kali 10. 270. Itu simple mathematics. Maksudnya tuan-tuan, ini contoh yang saya katakan tadi, kita kena membantu kerajaan yang sedia ada. Ya, kita berbuat bukan untuk nak dengki sesiapa, kita berbuat ini yang pertama untuk mempertahankan agama kita sendiri, bangsa kita sendiri, yang lebih penting untuk kestabilan negara. Kita tidak mau bergaduh, kita tidak mau berpecah. Tetapi kalau fasa-fasa ini berlaku tanpa kita bentras ataupun mengambil tindakan supaya ia jangan berlaku, apabila nasi sudah menjadi bubur dan kita tidak boleh buat apa-apa lagi. Ya, maka tuan-tuan, dengan masa yang singkat itu, saya rasa itu pandangan saya buat sementara waktu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Tan Sri dan Prof. Datuk. Kita telah pun mendengar berbagai cabaran di luar dan nampaknya NGO mempunyai peranan yang penting. Apakah skop ataupun ruang lingkup dan juga potensi yang mana NGO itu boleh memainkan peranan yang boleh dikupaskan oleh Prof. Datuk? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan saudara moderator, hadirin hadirat sekalian, dan tidak ketinggalan barisan panelis yang telah bersama untuk berkongsi idea berhubung dengan peranan yang seharusnya dimainkan oleh NGO, khasnya dalam konteks sekarang. Saya ingin bertitik tolak dari perbahasan yang terkandung dalam ucapan Cikgu Azmi tadi berhubung dengan globalisasi. Seringkali kita melihat dan memperlihatkan globalisasi dengan segala kesan negatifnya disebabkan oleh pengeluasan pengaruhnya, penjaringan yang membawa kepada penaklukannya dan segala isu-isu yang boleh dianggap sebagai memudaratkan mana-mana pihak. Tetapi dari sisi yang lain, globalisasi ini juga seharusnya ditangani dari sudut yang positif juga. Kerana globalisasi membuka ruang dan peluang yang semakin luas kepada berbagai pihak untuk berperanan, termasuk NGO itu sendiri. Katakanlah oleh kerana kita menjadi sebahagian daripada dunia yang global, maka dengan sendirinya ruang lingkup ataupun skop untuk beroperasinya NGO Islam khasnya di kalangan dan di perkarangan orang Islam dan bukan Islam, sama ada di luar negara ataupun dalam negara, semestinya membesar. Kerana dengan nilai-nilai globalisasi berhubung dengan democratic freedomnya, kebebasannya dan hak asasi manusia dan sebagainya itu boleh menjadi satu laluan juga kepada kita dalam negara apabila bertemu dan bertembung dengan bukan Islam dalam negara kita, berikutan pelancongannya, pembanjaran pelajar luarnya dan sebagainya. Dan apatah lagi kalau kita juga menjadi sebahagian daripada globalized world di peringkat antarabangsa yang lain, di mana kita harus mengketengahkan NGO kita di pekarangan mereka. Dalam bahasa yang lain, globalisasi harus ditangani juga dengan counter globalization, yaitu globalisasi dari dalam keluar. Dengan NGO kita ini berbekalkan nilai-nilai keislaman yang tinggi, dengan gagasan yang cantik dan indah dan sebagainya. Sehingga watak dan manusia yang ada dalam NGO ini, dalam pergerakan ini menjadi suatu macam peradaban yang berjalan, yang menginjaskan, yang menakjubkan pihak-pihak yang berurusan dengannya dan bertemu dengannya dan sebagainya. Lebih-lebih lagi hari ini, akibat daripada globalisasi juga, political Islam dimomokkan, ditentang dan dihancurkan. Dan ruang untuk political Islam hampir luput di mana-mana. Sebab itu sebuah buku terkenal di Barat bertajuk The Failure of Political Islam. Jadi saya ingin menganjur, mengapa tidak kita membuat pilihan dengan melebarluaskan, memartabatkan social Islam. Islam dalam pekarangan di luar politik, di luar pribadi, tetapi bersifat antarabangsa, disebabkan social Islam dan social life ini dijamahi oleh semua pihak di dunia hari ini. Orang Islam dan bukan Islam, bangsa Inggeris, bangsa Jerman dan sebagainya. Kita berada di suatu level playing field dari satu segi. Maka di sinilah watak Islam menerusi sosial Islam
boleh berfungsi. Lebih-lebih lagi pula, dalam konteks kehidupan kita hari ini, ajaran Islam yang menjurus kepada sosial Islam itu sangat luas. Hablum minallah, fardu kifayahnya, dan segala apa yang menyakuti sosial Islam itu yang sedia ada, sama ada berhubung dengan ibadat-ibadat khusus seperti sembahyang, haji, puasa dan sebagainya, yang mana belum lagi benar-benar digunakan ruang lingkup sosialnya, dimensi sosial dalam puasanya, dimensi sosial dan ibadat sembahyangnya, dimensi sosial dan ibadat hajinya, boleh dikatakan begitu luas, tapi belum disempurnakan penggunaannya, pelaksanaannya, sehingga ruang-ruang yang ada berhubung dengan ibadat-ibadat khusus ini semacam tergendala, menjadi privatized Islam, Islam yang bersifat pribadi saja. Dalam arti kata lain, implikasi sosial daripada ibadat khusus ini tidak dirasai oleh bukan Islam, khas sekali dalam konteks globalisasi hari ini. Apabila kita dapati orang luar yang membanjiri negara kita hari ini, daripada kalangan orang Islam sendiri, daripada Kemboja, daripada Indonesia, daripada Thailand atau seumpamanya, apabila berada di negara kita ini, berada dalam wadah globalisasi di Malaysia ini, tidak menerima celupan Islam sebagai yang sepatutnya. Seharusnya mereka berada di sini dalam celupan Islamnya, dengan keperbagaian yang adanya, dengan toleransinya, dengan kehebatannya dan sebagainya. Maka itu menjadikan berimpak sekali. Sehingga apabila mereka berinteraksi dan bersua dengan segalanya ini, mereka pulang dengan celupan yang dimaksudkan itu. Sebagaimana orang kita dahulu, apabila mereka berada di barat, mereka menjadi western oriented gentleman. Karena apa? Karena celupan kebritishannya, keinggrisannya, mereka pulang dengan pemikirannya, dengan mindanya, dengan pembawaakannya, dengan pemakannya. Disebabkan selama 3 tahun mengikuti kursus undang-undang, 4 tahun mengikuti kursus ekonomi di sana, mereka telah menggarapkan nilai-nilai tempatan di tempat-tempat yang saya maksudkan itu. Aspek yang ketiga, yang tidak kurang juga pentingnya ialah, ini juga ialah saluran dakwah yang besar, sosial Islam itu sendiri. Kalaulah politik Islam telah mengalami kebuntuan, apatah lagi dengan ada grand strategi pihak musuh sebagaimana yang disebut oleh Tan Sri tadi, yang menyebabkan kita suruh menanganinya dalam konteks yang lain. Tetapi saluran sosial Islam ini juga adalah suatu laluan yang seharusnya kita ikuti untuk berdakwah sama. Dalam apa yang disebut tadi, dakwah secara perlakuan, secara petuturan dalam penggayaan Islam itu sendiri, sehingga dakwah yang dipertuturkan melalui perbuatan ini mempunyai impak yang lebih besar. Ini yang kurang. Mengapakah Cikgu Azmi tadi dapat mengungkit kisah di Jepun? Barangkali di Skandinavia dengan Islamicity Index yang tinggi. Tidak lain dan tidak bukan kerana perwatakan mereka, perhubungan mereka, percakapan mereka, ketinggian dan kehemahan mereka, dengan kepekaan dan kecanaan mereka ini menyebabkan mereka ini memperlihatkan unsur-unsur tinggi yang ada, accountability-nya, keamanahannya, kepertanggungjawabannya dan sebagainya, menerusi mereka dan agama mereka yang bukan Islam itu. Sehingga kita mengatakan kalau nak melihat Islam, nun di sana Islam di Jepun, nun di sana di Skandinavia, di barat di seumpama. Ini sudah cukup menjadi suatu pembuktian bahawa tanpa disebut Islam pun kita sudah menamakan Islam. Apatah lagi dalam konteks globalisasi yang saya maksudkan tadi, mereka ini juga tanpa menyebut nama Islamnya tiba-tiba dapat mempamerkan dan menzahirkan dan mendeklarasikan pelakuan-pelakuan Islam dalam apa yang saya sebutkan tadi. Oleh itu dari satu segi penamaan Islam itu tidak sebegitu penting. Walaupun ada artinya, ada maksudnya. Republik Islam ke, negara Islam ke, kampung Islam dan sebagainya. Tetapi yang lebih penting lagi ialah apabila perwatakan yang saya maksudkan tadi, perubahan yang dialirkan daripada situnya, ataupun dakwah dan menjadi laluan di dalamnya mengandungi segala ciri-ciri yang mampu memberi impak kepada luar dan seumpamanya. Jadi kembali kepada apa yang saya sebutkan tadi, sambil merujuk apa yang disebut oleh Cikgu Azmi tentang globalisasi, kita tidak dapat mengelak daripada globalisasi dengan simbahannya, pengaruhnya, nilai-nilai luarnya. Kerana globalisasi juga adalah tidak lebih daripada peningkatan nilai-nilai lokal di tempat mereka, tetapi akhirnya diterima sebagai nilai global. Itulah yang disebutkan sebagai local wisdom mereka yang telah dijajakan, yang akhirnya digarap oleh orang-orang India di England, sehingga mereka sanggup diangkat sebagai Perdana Menteri.
Sunat bukan mewakili India. Sunat bukan mewakili kehinduan. Dia mewakili kebritisan orang British, malah lebih British daripada British. Sebab itu dia terima. Begitu juga dengan Obama. Kalau dia memperlihatkan keafrikanannya dengan nilai-nilai dan rootnya, dia tidak akan diterima. Tapi dengan sebab dia mempunyai watak orang Amerika yang WAPS, White Anglo-Saxon Protestant Amerika di dalam dirinya, maka dia diangkat. Jadi kalau kita ada orang seperti ini, tak semesti orang Melayu, tetapi dapat mengangkat dan menunjukkan nilai-nilai tinggi ini, mewakili nilai dan hati budi kita, mengangkatkan kemelayuan keislaman kita, menerusi forum-forum politik mereka, menerusi pembawaan mereka, kita mampu mertabatkan mereka. Inilah yang saya maksudkan, sisi positif daripada globalisasi yang saya sebutkan tadi. Jadi untuk sekadar itu, saya sungguh mengharapkan NGO kita ini dengan ruang lingkup yang ada ini menggunakannya sama ada di hospital ataupun dalam usaha-usaha menggerak dan menggerombolankan pasukan-pasukan untuk membantu orang yang sedang berada dalam kesusahan dan huru-hara seperti di Turki dan sebagainya. Kita mahu menerusi mereka lah, maka Islam dalam konteks globalisasi ini dapat mempamerkan keislaman itu dan sekaligus menjernihkan perkara yang telah mengotori Islam akibat daripada political Islam yang telah dimomokkan oleh pihak-pihak yang berkenaan itu. Jadi itulah reaksi saya yang awal ini untuk kepada kedua-dua panelis. Terima kasih. Okey, baik, terima kasih Datuk. Dan kita lihat globalisasi ini nampaknya saya rasa mereka yang paling terkesan ialah golongan muda kot kan. Sebab mereka mudah menerima, melainkan kalau mereka ada jati diri yang kuat. Sebab itulah kita ada orang muda sini bersama kita pada petang ni, Saudara Ahmad Farhan, yang boleh mencerahkan bagaimana pandangan orang muda berkenaan dengan cabaran ini dan bagaimana NGO belia Islam itu sendiri khususnya dapat menangani perkara ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Dr. Taufik selaku penajuk acara. Saya segan di atas ni sebab dengan saya ni tokoh-tokoh ilmuwan dan juga mereka yang punya pengalaman. Tetapi suka untuk kita mulakan perbincangan kita pada malam petang ini dengan melihat sisi orang muda. Saya nampak inilah sisi yang perlu diperhitungkan dalam perkembangan Islam semasa di Malaysia. Sebelum itu, saya terima kasih kepada Perkim. Biasa di universiti orang bertukar Perkim dengan PKPIM. Perkim ditubuhkan 1960, PKPIM ditubuhkan 1961. Perkim tua setahun lah daripada PKPIM ni. Tapi di universiti memang orang ingat PKPIM, Perkim itu sama. Logo pun sama, warna-warna hijau. Tapi kedua-dua organisasi ini hadir pada peringkat awalnya ada lain tidak bukan untuk menjaga kebajikan masyarakat Islam di Malaysia. Yang saya nampak sedikit sebanyak telah berlakunya perubahan disebabkan oleh perubahan masa. Kita bukan lagi kata soal masyarakat Islam, tapi bukan lagi kata soal orang Islam, tetapi masyarakat Islam sebesarnya. Sebab itu dalam banyak diskurs atau perbincangan tokoh-tokoh semasa, saya suka untuk memulakan dengan memetik sebuah pemikiran yang ditulis oleh Profesor Dr. Ziauddin Sadar. Dia menulis Muslim Community in the Post-Normal Time. Saya tanya Prof Zia, Prof, why you use the word community rather than civilization, rather than ummah? Muslim community adalah masyarakat Islam yang kita inginkan. Masyarakat Islam ini tidak semestinya berada dalam diuruskan oleh masyarakat Islam. Itu ada dalamnya itu orang Islam sebagai pundak, dan rahmat orang Islam itu, kesenangan orang Islam itu dirasai juga oleh orang-orang bukan Islam. Ini perkara yang kita kena belajar, yang saya rasa memberikan suatu indikasi yang cukup jelas kepada kita bahawa komuniti Muslim yang kita ingin bina bukan semata-mata masyarakat orang Islam semata-mata. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebut soal orang muda. Ada satu laporan yang konsisten daripada 2018 hinggalah 2023 yang dikeluarkan oleh laporan risiko global yang dikeluarkan oleh Forum Ekonomi Sedunia.
Another question, kita tidak ada laporan yang solid dalam kalangan dunia Islam. OIC pun tidak ada mengeluarkan laporan yang jelas berkaitan apa yang berlaku. Jadi saya terpaksa rujuk pada Barat. Forum Ekonomi Sedunia menyatakan permasalahan yang terbesar dekad ini, iaitu dekad 2020 hingga dekad 2030, permasalahan terbesar adalah kekecewaan orang muda. Kekecewaan orang muda. Jadi perspektif orang muda, cabaran terbesar orang muda adalah kekecewaan orang muda berkaitan apa? Berkaitan sosial, berkaitan pendidikan dan berkaitan ekonomi. Kekecewaan paling mudah, mereka masuk universiti. Contoh saya baru keluar universiti kan. Masuk universiti, belajar 5 tahun, belajar 4 tahun, keluar tak ada kerja. Itu antara kekecewaan paling mudah. Yang kedua, kekecewaan pendidikan. Mereka masuk universiti, tiba-tiba COVID datang, tak dapat akses pendidikan berkualiti, terpaksa copy paste kerja orang. Ini antara, tak ada akses pendidikan berkualiti, pergi ke universiti, ingat universiti cantik, tiba-tiba ada universiti LCD tak boleh buka, mic tak boleh buka dan sebagainya. Yang ketiga adalah kekecewaan mereka soal social economy, social protection. Mereka inginkan mereka keluar, mereka dapat gaji yang setimpal. Belajar universiti 5 tahun, gaji berapa sahaja. Gaji yang berkenan dengan bersesuaian dengan mereka apa yang mereka pelajari. Ini antara isu besar yang harus kita fahami. Kadang-kadang orang melihat orang muda ini sebagai threat ataupun bebanan ataupun permasalahan kepada masyarakat. Orang muda ini ada potensinya dan harus digarap secara bersama-sama, dan saya yakin dan percaya istilah yang selalu digunakan pakai adalah orang muda tidak ada pengalaman. Saya kena defend orang muda lah kat sini kan. Orang muda ini bukan tidak ada pengalaman, cuma pengalaman dia berbeza. Dia mempunyai pengalaman yang berbeza dengan generasi yang hadir sebelum mereka. Justru kita perlukan simbiosis secara bersama antara golongan-golongan muda, golongan-golongan yang baru datang, dan golongan-golongan yang lebih yang datang sebelum mereka. Sebab itu ada kalimah Arab yang disebut hikmatus syuyukh fi hamasatis syabab atau hamasatir rijal. Hikmah orang yang lebih senior itu adalah penting dalam menggarap semangat orang muda ini. Dia tidak boleh sekadar bersemangat dalam melaksanakan dakwah tetapi tidak dipandu dengan hikmah yang sewajarnya oleh golongan-golongan yang lebih senior. Dan yang terakhir sebelum saya tutup adalah bagaimana kita ingin melihat komuniti Islam ini dapat, kerahmatan Islam ini dapat dirasai juga oleh masyarakat yang bukan Islam. Ini penting. Kalau di Indonesia itu ada seorang sosiologis menulis Muslim tanpa masjid. Profesor Dr. Konto Wijoyo menulis Muslim tanpa masjid. 3 perkara yang disebut oleh Profesor Konto Wijoyo. Antara sebab dia menulis buku itu adalah bagaimana dia mengkritik ormas-ormas Islam ataupun gerakan-gerakan Islam yang tidak bercakap soal perubahan negara yang lebih baik. Yang pertama, dia meletakkan peranan masjid sebagai pusat pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Huraiannya pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini bukan bermakna hanya habis di sekitar tikar sejadah, itu tidak. Tapi bagaimana kita mengimani amal ibadat kita di masjid ini, ketertiban ibadat kita itu, dan perkara itulah yang ingin kita laksanakan apabila kita keluar daripada ibadah masjid itu. Yang kedua, masjid adalah manifestasi tempat amal saleh. Maknanya kita memahami bahawa amal kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah lain tidak bukan adalah untuk membuat kebaikan kepada seluruh alam, seluruh masyarakat dan seluruh komuniti yang terjejas. Sebab itu saya setuju apabila berlakunya contohnya sekarang ini tragedi gempa bumi di Turki. Berbondong-bondong kita pergi ke sana. Bukan atas dasar Turki itu negara Islam, tapi atas dasar it's a sign of humanity. Begitu juga bagaimana orang-orang yang bukan Islam boleh pergi ke Turki walaupun mereka tahu Turki itu bukan negara Islam, tapi kenapa mereka pergi ke sana? Sebab atas dasar the sign of humanity ataupun disebut sebagai insaniyatul insan ataupun karamah insan. Sifat keperluan untuk menjaga manusia dan keperluan untuk menjaga maruah dan juga martabat manusia. Dan yang terakhir, apa yang disebut oleh Profesor Dr. Konto Wijoyo adalah
masjid sebagai pusat peradaban. Ini penting. Jadi hari ini kita memanifestasikan masjid sebagai pusat peradaban, masjid sebagai pusat pembenturan ilmu, masjid sebagai pusat pembudayaan intelektual yang kita fahami dan kita yakini selagi mana umat kita ini dicerahkan soal ilmu yang pelbagai, insya-Allah saya yakin dan percaya umat Islam akan maju ke hadapan. Terima kasih. Terima kasih orang muda, Saudara Farhan. Dan sebenarnya masa tidak mengizinkan kita untuk dibuka kepada soalan, tapi saya ada satu lagi minit kepada panel untuk rangkumkan apakah harapan dan juga pandangan yang mana dalam menghadapi berbagai isu umat Islam ini, NGO boleh mengangkat kembali izzah kepada izzah umat itu sendiri. Baik, kita mulakan dengan Cikgu Azmi, silakan. Terima kasih. Pertama, keislaman. Kedua, kebangsaan. Tiga, kewatanan. Empat, keinsanan. Kalau saya dapat menggambarkan itu, saya nak disyarahkan mungkin masa tidak mengizinkan. Tetapi empat elemen ini, kalau NGO dapat menggarapnya, keislaman itu dengan segala maknanya, kebangsaan kerana kita punya masing-masing telah ditakdirkan mempunyai ciri kebangsaan masing-masing yang kita saling hormati. Kewatanan kerana kita harus cinta kepada watan kita. Keinsanan kerana kita ni berhubung kait dengan seluruh dunia. Ini harus menjadi kerangka. Dan soal Prof sebut tadi tentang globalisasi dari segi positifnya, itu benar dimanfaatkan sebaik mungkin. Cuma mekanisme globalism yang mengawal dunia itu yang menjadi masalah. Ya. Kita mempunyai global food, kita ada the global technology, semua itu nampaknya mentakrif peranan kita yang seharusnya kita harus lebih kritikal, kita harus lebih melihat cara teliti supaya kita dapat mengangkat apa yang ada kepada kita daripada tamadun kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tan Sri, silakan. Saya juga ingin menyambung sedikit apa yang dikatakan oleh sahabat saya tadi. Tetapi saya akan bagikan tiga aspek yang saya rasa penting. Ya, apakah peranan NGO untuk memastikan kita mampu menghadapi cabaran di peringkat global. Pada saya lah, kalau saya ingin membincangkan, saya lebih fokus kepada keselamatan dan juga keselamatan ummah. So, keselamatan ummah untuk menghadapi cabaran global, tiga perkara yang mesti ada di dalam jiwa NGO, terutama di kalangan anak-anak muda. Ya, yang pertama, ini cukup penting walaupun dikatakan selalu dibincangkan, tetapi tidak berjaya direalisasikan. Perpaduan. Saya terlibat dalam banyak NGO Islam, NGO Melayu. Saya rasa kurang aspek perpaduan di kalangan kita. Ya, bahkan orang lain, kalau tuan-tuan lihat, misalnya aspek pendidikan, seluruh kaum tersebut akan fokus kepada keputusan Dong Jong contohnya. Tetapi kita tidak. Kita berpisah-pisah. Maka apabila kita hendak membuat satu keputusan yang solid, kita akan menghadapi kesukaran. Ya, bukan saja dalam parti politik kita berpecah, dalam NGO pun kita tidak begitu bersatu. Itu pandangan peribadi saya. Ya, kalau saya salah minta maaf. Perpaduan penting pada saya, ya, untuk menghadapi cabaran global. Yang kedua, integriti. Nah, ini juga saya rasa selalu dikaitkan dengan orang Islam, orang Melayu. Tanpa integriti, tuan-tuan, betapa hebat tamadun itu, ya, kecemerlangan tidak boleh dicapai. Betapa kaya negara itu, kalau tidak ada integriti, kekayaan itu tidak boleh bertahan lama. Integriti, tidak perlu saya define dengan lebih mendalam. Kita faham, ia berkaitan dengan aspek-aspek rasuah, salah guna kuasa, penyelewengan dan lain-lain. Dan yang last sekali, yang ketiga adalah kepimpinan. Mesti kepimpinan yang berteraskan kepada Islam. Dia cukup jelas, jangan lari. Kepimpinan Islam juga mesti mempertahankan Islam.
berlandaskan kepada prinsip Islam. Saya rasa kalau semua NGO ada ketiga-tiga ini, insya-Allah ya, kita boleh dapat mempertahankan diri. Tuan-tuan, pada saya lah, pengalaman saya yang dah lama hidup ini, saya selalu beritahu anak-anak muda, saya berusaha setakat yang boleh memberi pandangan kepada orang-orang tua, tetapi mereka dah jadi bulu atau otak dia susah. Tapi orang muda mudah sikit. So harapan saya, negara saya ini, negara kita ini dapat diperbaiki ya, dengan kepimpinan baru di kalangan anak muda yang mempunyai tiga-tiga ciri yang penting ya, untuk menghadapi cabaran global di masa hadapan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Tan Sri. Prof Muhammad, silakan. Terima kasih Tuan Moderator. Saya lanjut saja perbahasan yang telah pun dilebarluaskan tadi. Kalau kita melawat kedai-kedai buku Islam di Malaysia, boleh dikatakan 80% buku-bukunya menjurus kepada ibadat khusus, puasa, zakat dan sebagainya. Dan kurang sekali buku yang menyentuh sosial Islam yang saya sebutkan tadi. Kalau kita ke kedai-kedai buku di barat, dengan bahagiannya mengenai Islam, 80% adalah mengenai political Islam, iaitu kegagalan Islam ke dari sudut politik, kegagalan Islam sama ada di Turki ataupun di Pakistan seumpamanya. Artinya ruang lingkup untuk sosial Islam hampir tidak ada. Adapun di peringkat kehidupan orang Muslim pula, kalau kita lihat dan mengikuti ceramah-ceramah di masjid, kuliah maghrib, kuliah subuh dan sebagainya, boleh dikatakan 80% juga berkaitan dengan ibadat-ibadat khusus. Begitu juga dalam syarahan politik oleh tokoh-tokoh Islam, 80% pula adalah mengenai political Islam. Di manakah sosial Islam yang saya nak bangkitkan tadi? Sedangkan fastabiqul khairat, hendaklah kamu buat baik pada orang lain. Bahawa sebaik-baik di kalangan kamu ialah orang yang baik pada orang lain. Aspek dan dimensi ini hampir tenggelam. Satu. Dan kedua, untuk mengangkatkan martabat diri di peringkat peribadi pun tanpa menggunakan saluran sosial, itu menghadkan kehidupan pribadi itu sendiri. Kerana banyak dalam tuntutan sembahyang sendiri, dalam tuntutan puasa sendiri, dalam tuntutan zakat sendiri adalah aspek-aspek yang ada hubung kait dengan social life. Tetapi itu semacam dipinggirkan, terhindar daripada syarahan-syarahan yang sering kita dengar. Tuan-tuan dan puan-puan, ikuti saja syarahan-syarahan agama. Apa yang saya kata tadi sangat benar. Syarahannya tentu pun 80% hanya kepada ibadat khusus, ataupun kalau di pekarangan politik 90% ialah propaganda politik Islam. Di manakah sosial Islam yang hendak kita letakkan tadi? Kalau ia tidak dianjurkan, diunjurkan dan dihamparkan sebagai suatu medan di mana orang Islam to be a complete Muslim, kita perlu bersifat political, social dan juga personal dalam arti kata yang umumnya. Pembahagian political, pembahagian social, pembahagian personal Islam ini ialah untuk memudahkan bicara saja. Malah banyak sekali ilmu-ilmu Islam, fiqh, tauhid tidak wujud sebelum itu. Hanya digunakan kemudian sebagai saluran untuk mengajar, untuk memudahkan penyampaian ilmu. Dan begitulah hari ini jangan kita terperangkap. Apabila saya menyebut sosial Islam ini, mengapa pula nak dihancurkan Islam, menerusi pembahagian yang seperti itu? Tidak. Ini sekadar untuk menunjukkan betapa pentingnya aspek ini, tetapi telah terhindar, terpinggir akibat daripada ketaksuban kita kepada politik Islam ataupun personal Islam itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita lihat pun hubungan dengan Allah yang kita sebut sebagai hablum minallah dan hubungan manusia hablum minannas itu sendiri merupakan satu interaksi sesama manusia yang perlu ada nilai-nilai sosial Islam itu sendiri, kan, Prof. Baik, dan saya tertarik juga Prof Datuk ada sebut sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaatkan manusia, dan dia berkaitan dengan Saudara Farhan sebutkan tadi, bagaimana Islam yang kita bawa kalau boleh rahmat tu sampai kepada orang bukan Islam. Baik, silakan kesimpulan daripada Saudara Farhan. Kesimpulan saya pada bicara kita hari ini, peranan NGO belia itu utamanya. Kami di Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia konsisten dalam 3 perkara. Yang pertama adalah kepentingan untuk NGO belia memperkasa ataupun memperhebat wacana-wacana keilmuan, budaya-budaya ilmu, kerana tidak lain tidak bukan untuk mengangkat martabat suatu masyarakat itu harus diangkat wacana ilmu budaya.
Budaya ilmu itu harus menjadi makan minum kita seharian. Sebab itulah dalam buku Membangun Negara Madani yang ditulis oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dalam usaha mengangkat martabat dan potensi rakyat ini, kunci adalah memperkasakan budaya ilmu, terutama di kalangan generasi muda. Yang kedua, tiada lain tidak bukan, penting untuk kita memperkukuh jati diri kita, jati diri negara bangsa kita. Saya bimbang di kalangan generasi muda ini sudah mulai dilenturkan dengan pengaruh globalisasi yang makin hebat, pengaruh budaya luar yang makin mencengkam. Justru kita perlu suatu gerakan untuk memastikan penghayatan negara bangsa itu dapat dihayati, terutama dalam kalangan pemuda-pemuda kita. Yang terakhir adalah sudah pasti penting untuk generasi muda memperhebat jaringan di antara rakan sebaya yang pertama, dan yang kedua adalah untuk memperhebat jaringan-jaringan serantau dalam konteks Asia Tenggara dan juga dalam konteks luar negara untuk memastikan jaringan Islam ini tidak terputus dan terus dipertahankan, dan kita juga tidak boleh sekadar membina generasi di kalangan kita, tapi juga harus mencedok pengalaman-pengalaman dan juga motivasi daripada generasi-generasi yang hadir sebelum kita bagi memastikan tradisi kegemilangan Islam itu tidak terhenti begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Farhan. Alhamdulillah kita telah membincangkan satu besar yang bukan hanya tertumpu kepada localization tetapi kepada global. Dan cabaran umat Islam memang daripada global datang ke dalam, dan juga ada cabaran daripada dalam kita sendiri dari berbagai sudut. Orang belia pun terasa cabaran dia, dan alhamdulillah kita telah para panel kita, saya ucapkan terima kasih yang telah memberikan kupasan yang cukup cantik dan dapat kita menilai pencerahan yang telah diberikan. Dan cuma akhir kata dari saya sebagai moderator pada petang ini ialah supaya kita tetap bahawa kita mesti ada ilmu. Saya suka kesimpulan orang muda ni, pasal orang muda lah kena berilmu kemudian supaya semua kena galakkan semua ada ilmu, kerana ada ilmu lah datangnya amalan ibadat yang lebih sempurna itu sendiri. Dan di dalam Quran surah Hujurat 13 hujung sekalipun disebutkan bahawa manusia yang paling mulia di sisi Allah bukan bangsa, bukan negara, bukan apa, adalah atas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa sekadar itu saya boleh mempengerusikan forum pada petang ini, dan saya janji habis 5.30 insya-Allah, sekarang tepat 5.30. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.